Kembali lagi bersama saya, pengacara anda iaitu Nur Fitri, bersama saya di Info Terkini. Okey, hari ini kita akan bersama-sama dengan dua panel kita yang cantik-cantik, iaitu Cik Nur Emeline dan Cik Aisyah. Okey, hari ini kita akan bincangkan apa dalam Info Terkini. Kita akan bincangkan pasal mogok. Mogok itu apa? Kepuasan kerja, iaitu yang memainkan peranan yang penting kepada seseorang pekerja untuk melakukan tugas-tugas yang telah diamanahkan. Kepuasan dalam kehidupan mereka merupakan sesuatu yang penting kepada setiap manusia, dan bagi mereka yang menggelar pekerja pula, kepuasan kerja penting bagi mereka sepanjang tempoh mereka bekerja. Kepuasan kerja adalah bila mana seseorang pekerja mempunyai perasaan gembira dan selesa terhadap pekerjaan mereka. Okey, boleh Cik Aisyah ceritakan sedikit tak apa itu latar belakang mogok? Okey, latar belakang mogok ni dalam dunia pekerjaan, isu-isu seperti mogok atau sesuatu pertikaian yang berlaku antara pekerja dengan majikan sering berlaku kerana pekerja akan menuntut hak mereka, di mana kesatuan sekerja ditubuhkan bagi mewakili tuntutan hak pekerja dalam sesuatu pertikaian industri yang berlaku. Hal ini demikian kerana di mana pekerja yang ditindas oleh majikan menyebabkan wujudnya kesatuan pekerja untuk memelihara hak-hak pekerja dan lebih terjamin. Oleh itu, mogok antara pekerja dan majikan ini memboleh suatu masalah berlaku yang membawa kepada mahkamah perusahaan dalam penyelesaian mogok bagi isu-isu pertikaian yang berlaku. Okey, terima kasih Cik Aisyah atas perkongsian sebentar tadi. Okey, macam Cik Aisyah tadi ada katakan hak pekerja untuk melakukan mogok. Okey, pada pengetahuan anda semualah kan, di Malaysia tiada kenyataan jelas dalam mana-mana perundangan berkenaan hak pekerja untuk melancarkan mogok. Hal ini demikian, kenyataan tersebut menyebabkan kurangnya mogok di Malaysia, dan isu ini selalunya digunakan dalam kes penamatan perkhidmatan pekerja yang melancarkan mogok. Tetapi di luar negara seperti Itali, Perancis, Jerman dan lain-lain, secara langsungnya hak kebebasan untuk mogok ini diiktiraf, malah ia terkandung dalam perlembagaan negara tersebut. Di samping itu, hak pekerja untuk melakukan mogok secara tidak langsung pula, iaitu di mana kebebasan mogok ini tidak dinyatakan dalam mana-mana akta tetapi diiktiraf oleh mahkamah melalui implikasi perundangan yang terpakai seperti negara India, Singapura dan lain-lain. Okey, kita teruskan kepada panel kita yang seterusnya, iaitu Cik Aisyah lagi. Okey, boleh Cik Aisyah kongsikan tak apa itu prosedur mogok? Okey, prosedur mogok adalah dalam sesuatu tindakan mogok tidak terdapat prosedur yang jelas, namun terdapat beberapa keperluan dan sekatan di dalam akta yang perlu dipatuhi. Oleh itu, mogok hanya sah jika memenuhi peraturan-peraturan di dalam Akta Perhubungan Perusahaan dan Akta Kesatuan Sekerja. Hanya ahli yang telah berdaftar dengan Kesatuan Sekerja sahaja boleh melancarkan mogok. Sesebuah kesatuan atau pekerja yang hendak melancarkan mogok hendaklah mengikut peraturan di bawah Akta Kesatuan Sekerja 1999, iaitu memberi notis kepada majikan selama 42 hari sebelum melancarkan mogok, dan yang kedua, tidak melancarkan mogok dalam tempoh 21 hari selepas memberi notis itu, dan yang ketiga, tidak melancarkan mogok sebelum jumpanya tarikh yang ditetapkan dalam notis itu. Dan yang seterusnya pula, pekerja-pekerja yang tidak berkesatuan, kesatuan sekerja tetapi tidak mematuhi prosedur ditetapkan, dan ini juga melibatkan ianya melanggar peruntukan Seksyen 43 Akta yang sama atau mana-mana undang-undang bertulis, dan seterusnya ianya mempunyai objektif lain selain daripada berlanjutan kepada pertikaian perusahaan yang melibatkan pekerja yang mogok dengan majikan, dan yang terakhir ialah dilakukan oleh pekerja-pekerja yang bukan ahli kesatuan sekerja. Okey, terima kasih Cik Aisyah atas perkongsian itu. So, audiens yang kat luar sana jika nak melaksanakan mogok, tahu kan prosedur mogok macam mana? So, bolehlah ikut kan. Okey, seterusnya kita akan dengan yang seterusnya, dengan panel seterusnya, iaitu Cik Nur Emeline. Macam mana Cik Emeline, sihat hari ni? Sihat. Okey, Cik Emeline boleh kongsikan tak apakah larangan untuk mogok dan hukuman bagi mogok haram tu? Okey, boleh. Larangan untuk mogok, Seksyen 44 Akta Perhubungan Perusahaan 1967 melarang tindakan mogok dalam situasi seperti berikut. Contohnya, dalam tempoh di mana lembaga penyiasat dilantik menurut Seksyen 34 Akta Perhubungan Perusahaan 1967 menjalankan penyiasatan, dan dalam tempoh 7 hari
selepas penyiasatan itu selesai. Hukuman bagi mogok haram pula. Seksyen 46 Akta Perhubungan Perusahaan 1967 memperuntukkan seseorang pekerja yang melibatkan diri dalam mogok haram jika disabitkan kesalahan boleh didendakan dipenjarakan tidak melebihi 1 tahun, denda tidak melebihi 100,000 atau kedua-duanya sekali. Okey, terima kasih Cik Nur Emlyn atas perkongsian itu tadi. So, yang nak melakukan mogok tahu kan apa larangan dan hukuman bagi mogok haram. So, pandai-pandailah, pandai-pandai tumpai tahu kan jatuh ke mana. Terima kasih kepada Cik Nur Emlyn atas perkongsian itu tadi. Okey, macam kita tahu bila berlakunya mogok mesti ada sebab dan musababnya, iaitu faktor-faktor dia. Okey, boleh tak Cik Nur Emlyn kongsikan beberapa faktor berlakunya mogok? Ya, boleh. Contohnya sebab mengapa mogok berlaku dalam kalangan pekerja disebabkan oleh yang pertama, upah atau gaji yang diberikan oleh majikan. Mogok berlaku disebabkan oleh upah atau gaji yang diberikan oleh majikan tidak memenuhi kriteria atau berdasarkan kerja yang diberi oleh pekerja menyebabkan pekerja ingin kenaikan gaji daripada pihak majikan. Yang kedua, gaji yang tidak dibayar oleh majikan. Isu gaji yang tidak dibayar oleh majikan menyebabkan pekerja melakukan mogok. Okay. Hal ini demikian, majikan telah memperintahkan pekerjanya dengan mengarahkan melakukan pekerjaan tanpa membayar gaji, menyebabkan pekerja mengambil tindakan untuk mogok. Yang ketiga, kebajikan yang diabaikan oleh majikan. Isu kebajikan yang diabaikan oleh majikan membolehkan pekerja melakukan mogok, iaitu di mana majikan tidak menitik beratkan kebajikan pekerja menyebabkan pekerja mengadu kepada kesatuan sekerja untuk mempertahankan hak mereka agar kebajikan mereka dipertanggungjawabkan oleh pihak majikan. Okey, terima kasih Cik Nur Emlyn atas perkongsian itu tadi. Di sini saya dapat kaji iaitu beberapa faktor berlakunya mogok antara upah dan gaji. Okey, kita dah tahu beberapa faktor berlakunya mogok. Okey, boleh Cik Aisyah kongsikan tak apa kesan apabila berlakunya mogok? Okey, kesan apabila berlakunya mogok iaitu yang pertama, ia akan melibatkan mencemarkan imej organisasi, iaitu dengan cara dapat mencemarkan imej organisasi kerana dalam sesebuah organisasi yang berlaku mogok menyebabkan majikan akan dianggap mendiskriminasi pekerjanya dan organisasi tidak mempunyai sistem pengurusan yang teratur. Dan yang kedua pula ialah melibatkan kerugian pada sesuatu organisasi. Ianya mogok yang berlaku ini akan melambat-lambatkan kerja yang menyebabkan sesuatu kerja mengambil tempoh masa yang lama untuk disiapkan. Dan yang seterusnya ia mengakibatkan pekerja berhenti kerja, iaitu pekerja tidak akan kekal di organisasi tersebut sekiranya majikan kurang memberi tanggungjawab kepada pekerjanya seperti menjaga kebajikan pekerja, kenaikan pangkat, memberi pengiktirafan dan lain-lain yang menyebabkan pekerja tersebut berhenti bekerja. Dan yang seterusnya, kegagalan dalam perusahaan. Pelancaran mogok juga memberi kesan kepada kegagalan dalam perundingan konflik perusahaan. Okey, terima kasih Cik Aisyah atas perkongsian itu. Okey, kita dah tahu kesan apabila berlakunya mogok. Sekarang kita nak tahu apa yang selanjutnya. Okey, kita nak tahu apa itu peranan jabatan, majikan dan kesatuan sekerja. Okey, saya akan kongsikan beberapa peranan mereka. Seperti peranan jabatan untuk pengetahuan Cik Aisyah dan Cik Emlyn dalam menangani isu mogok ialah jabatan dan membawa kedua-dua pihak ke meja rundingan. Hal ini kerana apabila ada pihak yang memalukan tentang berlakunya mogok jabatan akan menyelesaikan masalah atau apa-apa pertikaian yang berlaku ke meja rundingan. Peranan majikan dan kesatuan sekerja mengambil berat iaitu dalam penyelesaian pertikaian berlaku antara majikan dan pekerja yang ialah perlunya kerjasama antara pihak yang bertikai dengan pihak jabatan yang menyelesaikan isu pertikaian yang membolehkan pekerja melancarkan mogok. Okey, peranan kerajaan pula ialah kerajaan juga memainkan peranan dalam menghalang dan menyekat hak kebebasan pekerja untuk melakukan mogok. Hal ini demikian dengan adanya kawalan ketat dikenakan oleh kesatuan sekerja membolehkan kebebasan hak pekerja untuk melakukan mogok adalah lebih terhad. Okey, itu adalah beberapa peranan jabatan, majikan dan kesatuan sekerja yang saya boleh kongsikan kepada panel yang hadir pada hari ini dan kepada anda semua. Okey, seterusnya kita akan simpulkan atau kupas lagi apa itu alternatif penyelesaian mogok. Boleh Cik Emlyn kongsikan tak apa adalah penyelesaian alternatif yang kita boleh gunakan untuk selesaikan masalah mogok ni? Okey, boleh.
alternatif penyelesaian mogok dalam Akta Perhubungan Perusahaan APP mempunyai matlamat yang relevan, iaitu berkaitan yang terjadi seharusnya dihindari dengan perundingan yang aman dan bersikap secara tolak ansur semua pihak yang terlibat agar tidak menjejaskan masalah pertikaian menjadi lebih porak-poranda. Antaranya, kerajaan dijadikan sebagai orang tengah yang akan memberi pandangan-pandangan serta nasihat kepada pihak yang bertikai. Hal ini membolehkan pandangan yang diberikan oleh pihak kerajaan dipertimbangkan oleh pihak-pihak yang bertikai bagi membuat keputusan sama ada menerima ataupun tidak. Yang kedua, kerajaan tidak terlibat sebagai orang tengah, malahan sebagai pihak yang wajib membuat keputusan di peringkat menteri, iaitu Kementerian Sumber Manusia ataupun penyelesaian timbang tara dalam bentuk mahkamah perusahaan. Antara cara penyelesaian daripada APP adalah yang pertama, proses perdamaian, iaitu keputusan oleh menteri dan mahkamah perusahaan. Yang kedua, sekiranya pelbagai-bagai cara digunakan dalam menyelesaikan pertikaian tetapi masih lagi gagal, maka dengan itu pihak-pihak lain boleh merujuk kepada Jabatan Perhubungan Perusahaan untuk menjalankan proses perdamaian. Seterusnya, kuasa budi bicara Ketua Pengarah Kesatuan Sekerja juga daripada APP membolehkan Ketua Pengarah ini boleh memberi pendapat, pandangan dan nasihat kepada pihak yang terlibat dengan pertikaian. Yang keempat, kuasa budi bicara Menteri yang bertanggungjawab bagi sumber manusia menangani pertikaian di mana Menteri membuat keputusan yang muktamad berkaitan dengan masalah pertikaian yang berlaku selepas menerima laporan daripada Ketua Pengarah. Okey, terima kasih Cik Nur Emeline atas perkongsian alternatif penyelesaian mogok. Kita dah tahu faktor, kita dah tahu kesan, kita pun dah tahu cara menyelesaikan mogok. Apa lagi yang kita nak kupas? Kita akan seterusnya membuat kesimpulan atas info yang terkini yang kita kupas bersama panel-panel kita yang ada hari ini. Kesimpulannya ialah bagi membina dan mengekalkan keharmonian antara pekerja dan majikan, mereka perlu melakukan rundingan damai secara efisien dan sistematik, iaitu duduk semeja bagi membincangkan masalah yang timbul, mewujudkan jalan penyelesaian yang terbaik bagi kepuasan semua pihak, iaitu antara pekerja dan majikan. Okey, Cik Aisyah dan Cik Emeline, ada apa-apa yang nak ditambah tentang kesimpulan kita tentang info terkini pada hari ini? Itu sahaja. Okey, terima kasih kerana audiens yang sudi melihat info terkini pada hari ini, dan terima kasih juga atas kehadiran panel-panel kita pada hari ini, Cik Nur Emeline dan Cik Nur Aisyah. Kita akan bertemu kembali di lain hari di pada waktu yang sama bersama saya pengacara anda di Info Terkini.